Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang mana diberkati di sekitarnya untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni malam yang kalau ikut malam yang kelima ni, daripada bulan Syaban 1443 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang dihormati Fadil, pengurusi program kita pada malam ini, khususnya yang dihormati Seusa Masjid Rafi'ah Al-Ustar, seluruh ahli jawatankuasa masjid, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, Allah Ta'ala himpunkan kita malam ini, malam tanggal 5 Syaban pada malam ini, semata-mata untuk berbicara berkaitan dengan satu tajuk yang sangat penting, satu tajuk yang sangat mustahak. Kerana untuk maklumat ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW yang mana tiap-tiap tahun kita duk dengar tajuk ni. Tajuk ni bila main bulan Rejab, tiap-tiap tahun kita dengar. Tiap-tiap tahun kita dengar. Tapi kebanyakan orang Islam tak perasan tajuk yang kita dengar tiap-tiap bulan ni, tiap-tiap tahun ni, tiap-tiap tahun kita dengar bila main bulan Rejab ni, rupanya tajuk ni sampai hari ni menjadi ujian kepada umat Islam. Macam mana dulu peristiwa ni menjadi ujian pada bangsa Quraisy yang menyebabkan bangsa Quraisy pecah tiga. Tadi kita bincang. Orang Quraisy masa tu pecah tiga disebabkan peristiwa ni. Dan hari ni 1443 Hijrah, peristiwa ni juga menyebabkan hari ni orang Islam lah pecah tiga. Awak yang senyap nampak gaya. Boleh noh? Rupanya dulu bangsa Quraisy pecah tiga dengan sebab cerita ni. Rupanya cerita ni sampai lah menyebabkan orang Islam pun pecah tiga. Sebab itu sesuailah disebut oleh para ulama, peristiwa yang kita nak bicara malam ni adalah peristiwa keimanan, ataupun dalam lughat kita ni peristiwa untuk uji iman manusia. Dan rupanya peristiwa ni dia sampai kiamat dia akan menjadi peristiwa yang akan uji iman manusia. Peristiwa apa Ustaz? Peristiwa yang disebut sebagai Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Jadi mudah-mudahan ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi malam ni insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada ni, kita akan bahas sikit berkaitan dengan cerita Al-Isra wal Mi'raj ini. Sebab dia merupakan ujian keimanan, dia ujian nak test iman manusia. Jadi malam ni kita akan bincang sikit perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Tapi malam ni saya diberikan tanggungjawab untuk bahas berkaitan dengan ibrah. Ibrah ni kita bagi pengajaran. Tak apalah. Jadi malam ni kita akan kongsi sikit peristiwa Isra wal Mi'raj ini daripada awal sampai habis, insya-Allah. Dan kita akan cuba ambil pengajaran daripada setiap peristiwa yang berlaku. Taklah boleh detail semua sebab masa tak mengizinkan, tapi kita ambil part-part yang mana petuk padan kita ambil. Dan malam ni saya nak kongsi dengan ayah ibu sekalian dari satu sudut satu sudut Ibrah tu kita nak ambil dari satu sudut. Kita akan bahas peristiwa ni dari sudut, kalau lorak Kedah kita ni kita panggil pasir apa. Tu Kita akan banyak bicara Isra Mi'raj malam ni, tapi kita akan kongsi dari sudut pasir apa. Contoh.
Nabi SAW sebelum di Isra' Mi'raj, sebelum berjalan tu, Nabi dibelah dada. Soalan dia, kenapa belah dada? Kita bahas macam tu, supaya kita boleh ambil ibrah pengajaran. Nabi SAW jalan ke Masjidil Aqsa. Kenapa pergi Masjidil Aqsa? Kenapa tak direct naik terus? Kenapa Masjidil Aqsa menjadi location? Tempat yang nak pergi tu. Kenapa tak pergi tempat lain? Kenapa berhenti? Soalan kenapa lah Kedah kita, kenapa kan? Kenapa pergi berhenti dekat Yathrib, Gunung Tursina, Kota Madian, Baitul Laham? Dalam perjalanan tu pula, Nabi SAW ditunjuk 13 peristiwa. Daripada 13 peristiwa tu, masa duduk jalan bawah tu, 13 peristiwa tu, kalau perasan, 13 tu 2 je bagus. Hak nombor 1 dengan nombor 2, hak tu je bagus. Hak pertama, jenis hak tanam benih, tumbuh kerat. Satu. Yang kedua, kubur masyitah. 2 tu je bagus. Hak lain semua mengarut. Hak jenis hantuk kepala ke batu, hak jenis duk berenang dalam darah, hak jenis apa nama, pakai cawat tutup depan belakang, jalan berlari macam binatang. Barang duk ada berat di belakang dah, nak angkat tak larat dah, patutnya buang lah dah. Ambil lagi barang, buh atas lagi belakang, nak angkat lagi tak larat, ambil lagi buh, nak tui lagi tak larat, ambil lagi buh. Kan kalau perasan ada sebelah tu semua buruk, 2 je bagus. Kenapa? Awak yang senyap terus je lah. Bunyi aircon pun dengar. Boleh kau santai-santai lah, kita santai-santai dah lah. Nah, insya-Allah. Termasuk juga nanti kita bincang ni, Nabi SAW naik ke langit tu. Kalau perasan, ringkas-ringkas ni. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kalau perasan, tingkatan Nabi tu ada 8. Di langit tu, yang Nabi SAW jumpa tu ada 8 orang Nabi SAW. Sorry, 8 orang Nabi yang Nabi SAW jumpa. Tapi kalau perasan, 5 daripada 8 tu semua Bani Israel punya Nabi. 3 je bukan. 5 lagi semua Bani Israel. Soalan dia, apa? Boleh tak kita bincang waktu tu? Boleh no? InsyaAllah no. Kan? Ustaz bagi jawapan Ustaz ke? Tak, tu bukan jawapan saya. Semua jawapan yang saya bagi malam ni adalah jawapan yang diberikan oleh seorang ulama besar tafsir di dunia tahun 90-an. Beliau telah meninggal dunia dah. Nah, iaitu almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu taala, mufassir fi hadzal asr, ulama tafsir pada zaman ini. Dia karang satu kitab nama dia Al-Isra' wal Mi'raj. Dia bahas dari sudut pasipah. Sedap cara dia ulas tu, sedap. Jadi malam ni kita kongsi poin tu lah. Boleh kan? InsyaAllah no? Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Isra' wal Mi'raj ini berlaku waktu umur Nabi SAW 51 tahun. Ada yang kata 51 tahun 4 bulan, 51 tahun 5 bulan, 51 tahun 6 bulan. Tak apalah. Tapi lebih kurang 51 tahun ke atas lah. Setahun setengah sebelum hijrah ke kota Madinah. Boleh no? Yang tu saya rasa semua orang tahu belakang tu. Setahun setengah sebelum Nabi SAW hijrah, berlaku Al-Isra' wal Mi'raj. Soalan, kenapa berlaku Isra' Mi'raj? Kenapa berlaku? Selalu kita dengar orang duk tutup kita duk lah, betul lah, ulasan tu memang betul. Ya? Kenapa berlaku Isra' Mi'raj? Banyak sebab kita akan kongsi malam ni. Sahabat-sahabat yang ada pen kertas, catiklah, ambil bagai poin. Nombor 1, Allah Ta'ala sebut dalam ayat pertama surah Isra' tu. Ayat tu kalau bulan Rejab, semua orang baca ayat tu je. Ustaz-ustaz semua baca ayat tu je. Kalau ada siapa-siapa yang mengaji malam ni kan, tanya, bulan Rejab cerita Isra' Mi'raj tak ada ayat lain lah? Tak ada ayat lain? Jawapannya tak ada. Ayat tu lah. Ayat tu lah. Kan? Sebab tu pergi mana pun ustaz-ustaz akan baca ayat Isra' Mi'raj, ayat tu lah. Surah Isra' ayat 1. Okey. Kenapa jadi Isra' Mi'raj Ustaz? Nombor 1 sekali, Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Kalau orang tanya kenapa berlaku Isra' Mi'raj ni Ustaz? Nombor 1 sekali, Allah Ta'ala nak tunjuk kerajaan dia kepada Nabi SAW. Kerajaan bumi dan langit, kerajaan manusia dan kerajaan malaikat. Allah Ta'ala tunjuk Nabi SAW jumpa dengan manusia hak akhir
ataupun manusia yang pertama hidup sampai manusia yang akhir hidup. Allah Ta'ala bagi Nabi SAW tengok balasan orang yang masuk syurga, balasan orang masuk neraka. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi SAW alam ni. Dan satu-satunya makhluk Allah Ta'ala yang dapat kedudukan macam ni, Nabi kita SAW ya. Orang lain tak pernah dapat. Allah Ta'ala tunjuk kerajaan dia pada Nabi SAW. Semua apa yang ada dalam alam ni Allah Ta'ala tunjuk pada baginda. Hatta sariful aqlam tu pun kan, sariful aqlam tu bunyi gemersik qalam. Bukan dalam hadis berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj, ada berkaitan dengan sariful aqlam. Ada yang bagi pandangan Nabi SAW dengar bunyi gemersik qalam tulis tu. Ada yang bagi pandangan Nabi SAW faham apa yang ditulis tu, gemersik bunyinya. Tak apalah, orang kita nak sebut, Allah Ta'ala tunjuk semua pada Nabi SAW. Habis semua tunjuk. Sebab tu kalau orang tanya malam yang paling special untuk kita apa dia Ustaz? Kita yang ni lah. Kita malam paling special Lailatul Qadar. Ni kita untuk kita semua ni Lailatul Qadar. Tapi untuk Nabi SAW Al-Isra' wal Mi'raj. Awak yang senyap. Boleh dapat sekat tu noh? Selesai. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan ataupun nak tunjuk kerajaan Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Satu. Kemudian sebab yang kedua Ustaz. Sebab yang kedua, inilah baru kita kait dengan sebab basyariah, sebab manusia. Nabi SAW sebelum Isra' Mi'raj, baginda kehilangan dua manusia yang paling Nabi sayang. Siapa dia Ustaz? Nombor satu, Sayyidatina Khadijah. Ini tak upaya apa sekalian. Isteri yang paling dikasihi oleh Nabi SAW. Baginda kehilangan Sayyidatina Khadijah waktu umur Nabi SAW 51. Isteri yang memberikan 6 orang anak pada Nabi SAW. Isteri yang tak pernah, bahasa mudah kita panggil, kalau lorak kita, bini yang tak pernah meletiak teruk. Ayah nak tengok, tak, Sayyidatina Khadijah rupanya ni, dalam kitab sebut, dia ada 2 perangai. Ibu-ibu kalau boleh ambil perangai ni bagus ya. Dia ada 2 perangai yang sangat bagus, perangai yang dipuji. Nombor satu, Sayyidatina Khadijah ni pandai menjaga penampilan. Itu satu. Sebab tu beliau meninggal usia 65 pun, dalam kitab sebut beliau seumpama manusia yang berusia 40 ataupun bawah 40 tahun. Maksud dia pandai jaga penampilan. Satu. Yang kedua, Sayyidatina Khadijah ni pandai jaga mulut. Mulut pandai jaga. Nak tahu pandai jaga mulut tak pandai jaga mulut, tak payah tengok cerita teruk-teruk. Ayah tengok waktu Nabi dapat wahyu tu ya. Waktu Nabi dapat wahyu. Nabi SAW duk naik pergi Gua Hira tu. Bukannya umur 40. Daripada start umur 35, Nabi start naik dah. Duk pergi naik Gua Hira tu. 35 tahun naik dah. Naik saat turun, naik saat turun, naik saat turun. Kadang-kadang bila Nabi tak turun, Sayyidatina Khadijah duk pergi hantar makan. Dan saya rasa ayah-ayah yang ada di sini semua pakat tahu belakang. Gua Hira tu dengan Mekah jauh mana? Satu. Nak ragas naik Gua Hira tu, Allah, kita ada tangga pun letih. Buat tengok Sayyidatina Khadijah naik macam mana. Pernah dengar kita dengar Siti Khadijah bising? Tak. Kulah kata apa duduk lama-lama atas turun lah, letih orang lepas tak makan di atas. Tak ada. Tak ada. Waktu peristiwa dapat wahyu pertama tu, kan Nabi SAW balik duduk ketak-ketak. Sampai-sampai di rumah, buka-buka pintu, tanya abang apa siapa ni? Ringkaslah, abang apa siapa ni? Kan Nabi SAW sebut Zammiluni, selimut aku, selimut. Sayyidatina Khadijah tak cakap banyak, ambil selimut ya. Dah habis selimut, nampak suami stabil, nampak Nabi SAW nampak okey sikit, baru tanya abang apa siapa? Nabi SAW cerita. Habis saja cerita, cuba tengok Sayyidatina Khadijah jawab apa. Kan dia sebut, dia kata abang, dia sebutlah, kamu ni orang yang suka bantu orang susah, kamu ni orang yang suka bantu orang miskin, kamu ni suka tolong orang yang kena nanya, kamu bantu orang, kamu ni orang buat baik macam ni, Allah Ta'ala takkan buat nanya kamu. Percakapan tu percakapan yang menggembirakan, cakap tu cakap benda yang bagi seronok. Faham? Ayah-ayah cuba bayang kita ni. Cuba bayang. Kita keluar main semayang. Habis-habis semayang pergi beli isi lemak. Semayang subuh. Habis-habis tu kona pergi beli isi lemak. Tengok-tengok betul dengan kereta mana tahu.
Kan? Balik di rumah habis ni berdarah, baju koyak, kepiah telah tertinggal terus ya. Kan? Sampai rumah agak-agak bini kita kata apa? Kan? Buka-buka pintu dia tengok macam tu, dia tengok dengan luka dengan apa, agak-agak dia kata apa? Tak apalah, abang apa siapa ni, awak abang kena apa ni? Kan? Kita pun masa tu duduk pinau ni mata tu. Kan? Tak apa, duduk sat, tak larat aksiden. Tak apa. Kita pun duduk apa, dia buat mi ayak apa, okey, dia buat minyak apa semua, okey. Lepas tu dia tanya, abang apa siapa ni, kenapa ni? Kita pun abang lah, tadi abang naik motor tadi beli si lemak. Kona-kona tu tak perasan kereta. Dia belah si lemak pun ma'asalamah kat situ lah. Dengan si lemak tu. Baik, agak-agak bini kita kata apa? Kau orang ustaz lain ke macam mana kan? Agak-agak bini kita kata apa? Paling tidak dia kata, tu lah lain kali bawa motor parti elok, kereta benda besar tak nampak. Kan? Dah lah tengah sakit, dia tibai lagi, hati pun sakit. Sebab apa Ustaz tu kata beza. Jadi dan Khadijah tak, rupanya dia seorang yang pandai jaga penampilan, jaga mulut. Dan Nabi SAW sangat kasih pada Sayyidatina Khadijah ni, kasih sungguh, sayang sungguh. Tapi manusia yang Nabi SAW kasih ni hilang waktu umur Nabi SAW 51. Satu. Itu saya noh. Yang kedua, tak lama lepas tu Nabi SAW diuji sekali lagi, kehilangan bapa saudara Nabi SAW yang nama dia Abu Talib. Ayah jangan lupa nah, Nabi SAW ni hidup tak pernah ada ayah. Nabi tak ada ayah, tak pernah tengok ayah. Ayah sendiri Nabi SAW tak pernah tengok. Jadi bila Nabi lahir, 6 tahun Nabi duduk dengan mak. 6 tahun duduk dengan mak, duduk dengan Siti Aminah, sekali lah dengan Halimatus Sa'dah sekali lah. Lepas 6 tahun mak meninggal dunia, hilang mak, duduk dengan Tok Wan. 2 tahun ni duduk dengan Tok Wan. Baru nak berkasih, nak manja dengan Tok Wan apa semua, Tok Wan meninggal dunia, Abdul Muttalib meninggal dunia. Start daripada umur 8 tahun tu, Nabi SAW duduk dengan Abu Talib tu lah. Daripada 8 terandah 51. Mana tak sayang. Daripada kecil tu dah lah ayah tak ada. Mak dan 6 tahun tu pun bukan 6 tahun penuh. Duduk dengan Halimatus Sa'diah lama. Tengok-tengok mak tak ada. Duduk saat 2 tahun dengan Datuk. Datuk pun tak ada. Duduk dengan Abu Talib dia lama tu. Mana Nabi tak sayang. Tahun tu Nabi kehilangan manusia ni. Sial no. 2. Dan yang ketiga, sebab nombor 3, dahlah sedih 2 orang ni tak ada. Nabi SAW pergi ke Taif dengan harapan koklah orang Mekah pakat marah belakang, orang Mekah pakat duk lawan belakang. Dah Abu Talib tak ada, depa lagi sakan lawan lah. Dengan harapan pergi ke Taif, koklah orang Taif tu boleh terima. Rupanya dah, pergi ke Taif lagi sakan depa lawan. Hak maki-maki, hak kutuk-kutuk, hak baling batu. Suruh budak-budak tak buat cerdik tu, baling batu. Sampai dalam riwayat sebut, Nabi SAW jalan balik tu, kasut tu bunyi cerek. Darah penuh dalam kasut. Padahal Nabi bukan pergi minta jawatan pun kat mereka. Nabi bukan pergi minta harta mereka pun. Nabi SAW pergi nak cerita pasal Islam ya. Mereka layan macam tu. Rupanya bila dah jadi, faham kot cerita tu ni permulaan lah. Kalau orang tanya apa kita panggil sebab ataupun hikmah di sebalik peristiwa Isra Mi'raj tu banyak. Tapi kita boleh ambil sikit-sikit macam tu lah. Rupanya bila duk kena ni sedih hebat, pertama bab, kedua bab dia sedih yang pelbagai ni. Akhirnya Allah Ta'ala jemput Nabi SAW, bawa melalui satu perjalanan, nama dia Al-Isra wal Mi'raj. Rupanya kalau bahasa mudah macam ni lah, perjalanan Isra Mi'raj ni nak beritahu pada Nabi SAW, wahai Muhammad, jangan sedih. Mereka tak setuju dengan kamu, mereka bangkang Islam yang kamu bawa, kamu jangan takut. Ni kerajaan aku ni, Tuhan kata. Seolah-olah nak abang macam tu. Kamu jangan kisah sangat dengan mereka. Biar-biarlah mereka nak lawan kamu. Ni, tak ada siapa boleh lawan kerajaan aku. Tak ada siapa boleh lawan ni kerajaan Allah Ta'ala ni. Mereka nak bangkang kamu, bangkanglah wahai Muhammad. Kamu jangan takut. Ni, orang-orang sentiasa bersama dengan kamu. Kan dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi jadi imam pada semua para Nabi dan Rasul. Nak bagi tahu semua Nabi dan Rasul belakang kamu.
Nak bagi tahu pada Nabi SAW, jangan susah hati wahai Muhammad. Orang yang ikut kamu, syurga. Tunjuk siap-siap syurga tu. Orang yang lawan kamu, aku lempak masuk neraka. Neraka pun Tuhan tunjuk siap dah pada Nabi SAW. Boleh nampak no? Tu faham kan hidup cerita? Boleh kan no? Boleh nampak? Tu nak seolah-olah nak bagi gambaran macam tu lah. Supaya Nabi SAW tenang dengan apa yang duk jadi tu. Boleh no? Selesai. Baik, sambung. Lupa nak abang sikit no. Orang Melayu kita duk sebut Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni dua benda beza orangnya nah. Dua peristiwa berbeza. Isra' yang ni Mekah ke Masjidil Aqsa, tu panggil Isra'. Mi'raj yang tu. Isra' ada dalam Quran. Surah Isra' ayat 1. Okey. Siapa petikai cerita bawah ni, kepiang. Pasal dalam Quran. Budak-budak lah banyak petikai. Budak-budak lah. Ayah okey, kita hak mengaji ni alhamdulillah lah. Duk dengar selalu cerita-cerita surah Mi'raj ni. Budak-budak muda lah, dia petikai macam mana puak-puak Quraisy petikai tu. Alasan dia mudah. Tak logik tu ya. Macam mana Nabi boleh pergi ke Masjidil Aqsa patah balik satu malam? Zaman law pun nak pi pun payah. Law zaman teknologi canggih. Nak pi patah balik satu malam pun payah. Walaupun boleh tapi payah. Macam mana zaman dulu Nabi boleh buat? Tak logiknya. Mohon. Boleh bertikai tau. Macam mana puak-puak Quraisy bertikai dulu. Hari ni anak-anak muda Islam kita bertikai pula cerita ni. Tak lagi saya jawab. Allah Ta'ala jawab. Hujah di puak-puak merepek tu. 4 perkataan dia. Tak lagi saya jawab. Kalau ada orang tanya kan. Dia kata merepek Nabi pi patah balik satu malam tak logik Dah abang dia logik. Allah Ta'ala jawab dalam 4 perkataan dia. Tak lagi kita kongsi. Balik pada tajuk. Isra' yang tu. Ada dalam Quran. Ada surah Isra' ayat 1. Siapa bertikai, kafir. Cerita naik ke atas ni, Mi'raj. Cerita ni tak ada dalam Quran. Ada dalam hadis. Sebab tu siapa tolak cerita jumpa langit pertama, langit kedua, Nabi pertama, langit kedua, duk bertikai cerita tersebut, hukumnya fasik. Ni, cerita naik atas ni. Cerita di Sidratil Muntaha, duk di atas dah di Sidratil Muntaha, cerita tu dalam Quran balik. Surah An-Najm. Jadi siapa bertikai cerita di atas tu, hukum dia kepiak balik. Any question? Dekat ni dulu ada soalan. Nampak ni macam sama no saya mengajar macam tu lah. Dia nak serius sangat pun rasa tak sesuai agak, tak apalah kita santai-santai dah lah. Kan? Saya pun orang buat ni agak sebenarnya. Mak mertua saya orang belah tu ya. Bukan dekat sini lah. Kapun Naga. Kan? Pala Betah Pun Naga. Duk main kot ni tiap bulan. Tapi tak main lah kawasan kot Masjid Rafi'ah ni. Duk pusing kot no lah. Kan? Kot ni orang-orang kot ni lah. No? Dekat ni loh ada soalan? Tak ada soalan no? Baik, sembuh. Kan? Tak jalan ni. Baik. Malam Isra' Mi'raj tu, Nabi SAW ada riwayat hadis sebut duduk dekat Kaabah. Okey. Ada riwayat lain sebut Nabi duduk rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni anak Abu Talib, sepupu Nabi SAW. Boleh no? Tak apalah. Duduk kat Kaabah ke rumah Ummu Hani pun tak apalah. Tak ada masalah. Cuma kita nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran sikit. Ayah kalau tengok Nabi SAW ni rupanya buat satu sunnah. Orang dulu-dulu buat sunnah ni. Kita kalau boleh periduk balik. Sunnah apa Ustaz? Nabi suka pergi tidur rumah adik-beradik. Cuba baca dalam sirah. Banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nabi tidur rumah Abbas. Nabi tidur rumah Ummu Hani. Nabi pergi tidur rumah Ummu Sulaim. Tu yang hadap pitahan peluh. Rupanya Nabi SAW ni satu daripada sunnah. Nabi suka pergi tidur rumah adik-beradik. Yang mana orang dulu-dulu rajin buat. Dia duduk saja-saja tak tahu nak buat apa. Berjalan gedek. Pergi mana Ustaz? Pergi duduk jalan pegawai. Abang dia rumah sana. Pergi duduk menyembang huha-huha, makan apa, tidur sana semalam. Lepas tu esok balik Sagi mai tak tahu nak buat apa, minggu ni tak tahu nak mana, pederah pergi Sungai Petani. Pasal apa? Rumah kakak di Sungai Petani. Buat apa? Pergi duduk sana menyembang huha-huha, esok balik. Rupanya tu sunnah lah. Orang kita tak buat lah, hilang. Orang kita tak buat. Tambah-tambah kalau abang sulung lagi ya. Dia duduk bunyi kat tu, aku abang sulung. Takkan aku pergi rumah hampa main rumah aku.
Abang sulung. Dia duduk perasa adik-adik lah kena main rumah abang. Dia duduk tunggu tu. Mereka ni sekok. Bahasa kasar. Mereka ni seorang pun tak main rumah aku tu. Kan? Lupa kat aku apakah. Lah. Dah mereka tak main. Kita pergi ya. Takkan kaya saya nak pergi Ustaz. Saya abang sulung. Pergi ya. Tak apa. Faham ke saya duduk ulang? Boleh kan? InsyaAllah. Ambil pengajaran. No? Tu panggil ibrah. Baik. Nabi SAW tidur di rumah Ummu Hani. Tak apalah. Ada Kaabah di rumah ni. Tak apa. Mana pun tak apa. Malaikat Jibril main. Ambil Nabi SAW. Bawa pergi dekat Telaga Zamzam. Belah. Belah dekat mana Ustaz ni? Kan kita punya tengkok ni. Kan ada lubang satu tu. Dia start lubang tu. Belah terandah tu sampai pusat. Belah panjang tu. Wah, keluar hati, cuci, masukkan ilmu, iman, hikmah, apa semua, ringkaslah. Lepas tu, tutup balik. Ada pandangan ulama' sebut, Nabi SAW dibelah dada ni banyak kali. Banyak kali. Yang saya dapat, Nabi belah dada 4 kali. Kena belah tu 4 kali. Umur 6 tahun sekali. Umur 10 tahun sekali. Umur 40 sekali. Masa dapat wahyu pertama tu. Umur 51 sekali. Hak last sekali Isra Mi'raj ni. Ni pandangan Syed Muhammad Alawi Maliki dalam kitab beliau. Dia kata Nabi SAW belah dada ni 4 kali. Semua belah tu. Tak apalah. Nak abang kata belah dada 4 kali. Baik, soalan. Siapa belah dada Ustaz? Siapa belah dada? Syekh Mutawalli Sya'rawi jawab senang. Dia kata macam ni. Peristiwa belah dada tu sebenarnya bukan untuk Nabi SAW sahaja. Peristiwa tu pengajaran untuk kita orang Islam. Dia kata betul, untuk Nabi SAW belah dada tu peristiwa tu jadi kat Nabi SAW. Tapi pengajarannya untuk kita orang Islam. Apa pengajarannya? Allah Ta'ala nak ajak manusia. Rupanya, kan dalam peristiwa Surah Mi'raj tu nak tunjuk kekuasaan Tuhan. Nak tunjuk kejadian Tuhan. Nak tunjuk kerajaan Tuhan. Rupanya Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut, nak tengok kekuasaan Tuhan ni, orang yang hati bersih saja akan faham. Kekuasaan Allah Ta'ala ni, orang yang hati bersih saja dia akan faham. Orang yang hati dia kotor, dia takkan faham kata ni kekuasaan Tuhan. Faham ayat tu? Tak apa faham Ustaz? Okey, kita buat contoh simple. Lah kita ambil COVID. Ni, COVID ada jadi law ni. Saya pernah jumpa dah. Saya belah sana ada lagi. Saya rasa kot ni pun ada. Ada orang sampai lah ni bila main bercara tentang tajuk COVID, sampailah dia duduk cakap lagi. Tak apa, COVID ni Tuhan uji kita. Pasal apa? Pasal kita ni manusia lalai banyak. Ni Tuhan bagi COVID ni bagus sebenarnya, alhamdulillah. Pasal apa? Dia nak perbetul kita. Kita ni mampu banyak. Sampailah bercakap lagi. Pasal apa Ustaz? COVID ni pun kan Allah Ta'ala yang tentukan. Dia hati dia tu faham. Kata ni kekuasaan Allah Ta'ala. Ni ketentuan Allah Ta'ala. Ni takdir Tuhan. Tuhan letak semua. Faham tak? Hati dia bersih, dia boleh faham. Dia boleh tangkap benda tu. Tapi kalau hati dia kotor, bawa tengok. COVID ni sampai lah. Dia duduk maki berkenak. Gitu. Bila COVID ni nak habis tu, aku nak menegam. Tak boleh apa COVID ni menyusah. Padahal dia marah kat COVID tu, dia marah kat siapa sebenarnya? Hari ni banjir di Kuala Lumpur. Kita ambil contoh mudah. Orang Kuala Lumpur kan kereta jeruk belakang ni. Kereta-kereta tu bukan jadi jeruk belakang, kena rendam. Ada orang dia tengok peristiwa tu, dia kata Allah Tuhan uji aku ni, tak apalah buat macam mana. Ada hikmah dia, nanti Tuhan bagi. Bagus tu. Dia nampak ujian yang Tuhan bagi tu ada hikmah. Bagus tu. Tapi ada orang, banjir pula habis, Tuhan ni pun tak ada kerja lain. Nampak? Sampai tahap tu pun dah. Dia marah ke banjir. Marah ke banjir tu marah ke siapa? Faham kan saya duduk cerita? Boleh kan? Tu yang kita ambil pengajaran. Sebab tu lepas ni jadi apa pun, saya rasa yang main mengaji ni okey. Apa yang sahaja yang berlaku, kita semua kena faham. Ni semua ketentuan daripada Allah Ta'ala. Tu ya. Ibu-ibu di belakang, basuh baju sampai 3 besen. Basuh-basuh baju, tengok-tengok nak keluar, hujan turun. Kadang-kadang dengan hujan pun dia maki. Tem-tem ni lah nak turun pun. Apa? Marah hujan tu marah siapa?
Dah ustaz basuh baju banyak sekali masam ustaz. Okeylah. Tapi marah hujan tu marah siapa? Dalam Riyadhus Salihin pun Nabi sebut la tasubbur rih. Jangan cerca angin hak mai deras. Angin hak mai laju tu kan angin deras lah. Angin deras pun tak boleh cerca walaupun dia akan bawa kita pergi bawa mudarat lah, ribut ke apa ke, tapi Nabi tak pergi cerca. Apatah lagi hujan yang bawa rahmat. Anak-anak kita nak pergi kerja naik motor. Pagi-pagi naik motor, hujan. Dia duk marah tu sampai tempat kerja duk marah tu. Sebab hujan pula dah. Ten-ten ni lah pun nak hujan pun. Naik kereta minyak mahal. Any question? Ada soalan? Tak ada orang no? Tak apa, sambung. Tak berjalan ni, baru mula. Aduh, cuma no, setengah jam lah. Tak berjalan ni pun. Tak apalah, insyaAllah. Boleh. Ya? Boleh habis awal. Baik, sambung. Habis belah dada semua siap, Nabi SAW diberikan satu ekor binatang namanya burak. Burak ni binatang besar sikit pada kecil sikit pada kuda, besar sikit pada baral. Baral ni binatang apa Ustaz? Baral ni macam mana nak kata? Kuda nikah hang kaldai. Dapat anak bagi baral. Kuda kaldai nikah dua-dua ekor ni dapat anak bagi baral. Macam mana di Malaysia depa kahwin seladang kahwin dengan lembu jadi selembu. Macam tu lah. Tu baral. Baral dia ada kelemahan dia tak boleh bunyi bising. Bising-bising dia tak boleh. Tapi baral Nabi SAW, baral yang Nabi naik boleh masuk perang. Tu berkat duduk dengan Nabi SAW. Baral dia tak boleh, bising-bising dia tak boleh. Tapi baral Nabi SAW masuk dalam perang duduk depan sekali. Tu kemah. Baik, tak apalah. Burak ni binatang dia warna putih. Ada yang kata kaki 2, ada kaki 4, tak apalah, tak ada masalah. Binatang lah dia binatang. Kalau buka dalam Kifayatul Muhtaj, Syekh Duk Fatani waktu bahas tentang Surah Mi'raj ni, Syekh Duk Fatani kata burak ni dulu Nabi Ibrahim pakai lah. Nabi Ibrahim guna naik daripada Baitul Maqdis mai ke Mekah. Duk tengok Nabi Ismail dengan apa nama? Siti Hajar. Duk mai tengok. Mai tu. Bukan Nabi Ibrahim jalan kaki tak. Dalam Kifayatul Muhtaj tu disebut naik burak tu lah. Duk mai ziarah tengok isteri dengan anak tu. Tak apalah, tak ada masalah. Poin dia, Nabi SAW disediakan burak. Soalan, siapa bagi burak? Padahal kalau ayah perasan, Nabi SAW malam tu Isra' dengan siapa? Dengan Jibril tu. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Padahal senang ya, Jibril kalau nak bawa, cempung mahal orang Kedah. Cempung bawa lah. Cempung bawa. Kenapa perlu disediakan burak tu? Rupanya Allah Ta'ala tu kata Isra' Mi'raj ni walaupun cerita tu berlaku pada Nabi SAW tapi pengajaran untuk kita. Rupanya Allah Ta'ala nak ajar kepada manusia nak melalui satu perjalanan perlu ada kenderaan. Nak berjalan mana-mana perlu ada kenderaan. Tambah kalau nak berjalan jauh kena ada kenderaan yang baik. Sebab tu burak sekali dia henjut sejuh mata memandang boleh pergi. Rupanya nak bagi tahu kenderaan yang baik itu penting. Ayah-ayah yang main mengaji saja kongsi lah. Ayah-ayah yang main mengaji hari ni, baru ni saya mengajak satu tempat saja kongsi, siapa nak ambil lah. Nabi SAW, hadis ni riwayat Imam Muslim, Nabi sebut duit ringgit yang kita duk habis ni duk tuang lagi tadi tak minum. Baik, Nabi SAW sebut duit ringgit yang kita duk habis ni, perhabis kat mana yang paling besar pahala? Duit ringgit yang kita ada ni, kita perhabis kat mana hak paling besar sekali pahala? Rupanya Nabi sebut afdalu dinarin yunfiquhu, sebaik-baik dinar, maksudnya duit yang paling banyak sekali pahala kalau kita perhabis. Nabi sebut dinarun yunfiquhu ala ayalih. Nombor satu, duit ringgit yang kita perhabis untuk family kita. Duit ringgit yang kita perhabis untuk keluarga kita. Sebab tu ayah-ayah yang mengaji malam ni, duit ringgit kalau boleh jangan kira dengan keluarga. Dengan keluarga jangan kira. Bagi lah. Dengan bini bagi lah. Pergi mana apa? Pergi market lah bang.
Ada berapa? Dah 30 nak beli apa nah 100. Banyak ramai, tak apa, lebih simpan. Boleh? Bagi ya, tak apa. Sebab apa Ustaz? Setiap sen yang kita habiskan untuk keluarga, pahala besar tu. Sedangkan faedah dia, manfaat dia, dia pergi beli barang, dia pergi beli ikan ke apa, balik kita agak makan. Bagi lah, jangan kira. Dengar kata anak-anak tu, nak ni, yang mana mampu lah, beli lah, tak apa. Tak perlu berkira. Sebab apa? Setiap sen kita belanja, duit pahala besar tu. Ibu-ibu yang ada di belakang, kan? Ibu-ibu kadang-kadang seronok, betul lah. Bukan ibu-ibu di sini lah. Kadang-kadang orang perempuan, dia seronok bagi sedekah kono, bagi sedekah kono ni, bagi kat kono, bagi kat kono ni. Bunyi dah kan? Tak berjalan ni pun ni. Tak apa. Kan? Kadang ada setengah orang perempuan, dia suka bagi kat kono, bagi kat kono ni. Kat semua orang dia bagi. Tapi dekat family dia, dia berkira. Paling dia berkira kali kat lelaki dia. Apa salahnya? Kita ada duit gaji lebih sikit. Contoh, kita ada income. Tengok, nampak suami tu bila kita tanya tak apa nak jawab. Bila kita tanya abang, jom pergi makan kenduri minggu ni bang. Tengok lah. Tengok tu duit tak ada. Kan? Abang boleh tak minggu ni kita pergi kenduri Kuala Kangsar? Tengok lah. Tengok tu duit tak ada tu. Kan ada apa pun duit tak ada. Apa salahnya? Ambil lah. Nah, bang, 200 bulan ni. Hak suami bagi kat kita, ambil. Ni hak kita pula, bagi kat suami pula. Bagi ya, tak apa. Nah bang, RM100 buat apa ni? Abang minum kopi lepas mayang subuh. Tu ya, sungguh dah, nampak simple. Ada satu makcik, cerita apa ya? Ada satu makcik, saya buat contoh tu. Contoh kata bagilah kat lelaki RM50 sebulan. Dah, dia kerja. Saya kata, bagilah kat lelaki sebulan RM50. Makcik tu jawab terus ya. Dia kata, Ustaz, tak boleh Ustaz. Tak lagi kalau bagi 50 tu, tak lagi pergi nikah lain. Lah. Saya geram tu, saya balas terus Saya kata, makcik, oi, RM50 nak menikah apa makcik, oi? Kalau RM5,000 sebulan lain lah, RM50 menikah apa? Bagi. Pasal apa Ustaz? Pasal pahala besar. Memang besar. Nombor 1. Nombor 2 paling besar. Yang ni baru nak masuk bab burak ni. Nabi sebut wadinarun yunfiqu ala dabati fi sabilillah. Duit ringgit yang kamu perhabis pada kenderaan kamu pada jalan Allah. Dengan makna rupanya kita duk perhabis duit pada kenderaan kita tu pahala besar tu. Dengan syarat jangan merungut Ayah duk banyak duit setiap bulan, duit beli kereta, duk banyak duit setiap bulan. Pahala besar tu. Faham ke tak faham Pasal kereta tu kita pakai pergi mengaji, kereta tu kita pakai pergi hubung silaturahim, kereta tu kita pakai pergi nega, kereta tu pakai pergi cari rezeki, kereta tu pakai buat kebaikan, kereta tu juga. Rupanya duk perhabis duit, perhabis untuk kereta tu besar pahala tu. Jangan merungut Tu duk tukar tayar kereta, duk tukar minyak hitam, duk tukar. Semua tu pahala, jangan merungut Kamu merungut dah macam mana kan? Tak apa. Pahala besar. Ibu-ibu yang ada di belakang try tengok sekali. Habaq kat suami abang, bulan ni abang tukar minyak hitam Suami kata dah tak apa, bulan ni punya minyak hitam saya sponsor. Dah tak apa. Tu kata beza orang faham dengan orang tak faham Baru ni ingat apa kan bekas mufti Kedah tu kan, apa nama, Datuk Syekh Badaruddin kan, dia buat sekolah Datuk Syekh Badaruddin buat sekolah kan. Ada satu datuk batang kali datuk belah Selangor mai bagi duit kat dia. Lepas tu datuk tu habaq Datuk Syekh Datuk Mufti nak minta tolong satu jangan cerita kat bini saya, kata saya mai bagi duit ni. Ini Ustaz Usam tu dah. Ustaz Usam kata mula-mula dengar tu duk ingat, takut bini ke apa-apa. Pasal bagi duit jangan habaq kat bini dia. Datuk tu Ustaz dia kata jangan habaq kat bini saya Hak lain tak apa, jangan habaq kat bini kata saya bagi. Ustaz Usam kata ingatkan takut bini. Rupanya tak, dia kata bukan isu tu. Dia kata Datuk, kalau bini saya tahu kata saya main bagi sini, selalunya dia akan bagi lebih benda ni.
Rupanya datuk tu dengan bini dia pun suka duduk lawan buat kebaikan. Dia kata dia pernah beli gelang harga berapa tu, 100,000 lah. Balik-balik bagi kat bini, hadiah bagi kat bini. Dan tahan upah hari lah kat bini tu. Tengok-tengok tak ada gelang. Suami ni tanya datuk tu yang gelang macam mana. Dia kata, abang, tu ada sekolah tu abang bagi hari tu 50,000 kan. Gelang tu ada itu. Tu dia lah. Rupanya bini dia tu kalau boleh dia nak katanya nak kita panggil fastabiqul khairat ni, duduk pulun lawan buat kebaikan. Dia kata bagus. Boleh kono, ni jangan kira, dengan family jangan kira, dengan harta duit apa dengan kenderaan jangan kira. Yang ketiga barulah Nabi sebut dinar yang kamu perhabis untuk orang lain pada jalan Allah. Betul, lepas ni jangan kira. Kau lah balik lagi anak atau ayah. Saya nak kena pergi kerja je, boleh tak? Beli motor. Kita ada duit, beli. Tapi abang ada. Ayah boleh beli motor. Ayah bayar semua. Tapi satu syarat. Motor ni habuan main majlis rapi'ah. Habuan pergi kerja. Habuan nak tolong orang. Habuan nak pergi cari, nak apa, pergi mengaji apa, boleh. Duk angkat tayar ke atas, ayah ambil balik. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Pahala besar. Boleh kan? InsyaAllah. Baik, sambung. Tak jalan ni pun. Habis, selesai. Mulakan perjalanan. Nabi SAW mulakan perjalanan. Start daripada mana Ustaz? Start daripada Mekah, pergi ke Baitul Maqdis. Ringkas. Pergi Baitul Maqdis. Memang nak kena cepat-cepat lah. Tak apa. Pergi Baitul Maqdis. Dalam, siapa pergi Baitul Maqdis Ustaz? Siapa tak naik terus? Yang ni yang sedap kan? Syekh Mutawalli Sya'rawi jawab ni, sedap awalnya. Dia sebut macam ni. Dia kata Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW Isra' ni ke Baitul Maqdis dulu, pergi ke sini dulu. Sebab apa? Pasal Baitul Maqdis ini adalah satu tempat yang pernah dilalui ataupun pernah kita bagi apa, pernah sampai, puak-puak Quraisy pernah sampai. Dan puak-puak Quraisy tahu Nabi SAW tak pernah sampai situ. Puak-puak Quraisy tahu Nabi tak pernah sampai Baitul Maqdis. Dan puak-puak Quraisy pernah sampai Baitul Maqdis. Jadi bila malam tersebut Nabi SAW pergi ke Baitul Maqdis, esok balik Nabi cerita, semalam aku pergi Baitul Maqdis. Puak-puak Quraisy kata, sif lana wahai Muhammad. Muhammad, cerita kat kami Baitul Maqdis macam mana. Kan Nabi SAW sebut satu-satu, tiang macam ni, tangga macam ni, macam ni je. Sehingga orang Quraisy tak ada ruang untuk petikai. Boleh dapat saya tu? Kalau straight naik terus, Allah. Balik pagi esok, abang, semalam aku naik ke langit. Agak-agak orang Quraisy kata apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi sebut dalam kitab macam tu. Jika baginda terus ke langit pada malam tersebut, pasti orang Quraisy akan mempertikaikannya. Sebab apa? Nak bukti kot mana? Boleh no? Selesai. Cabang. Nabi SAW bergerak daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Palestin. Nabi SAW singgah beberapa tempat. Ringkas, Yathrib, Madinah lah, Gunung Tursina, tempat Nabi Musa munajat, Kota Madian, tempat Nabi Musa duduk lama menikah apa semua di situ, sekali dengan kampung Nabi Syuaib. Kemudian Baitul Laham, Nabi Isa. Apa gambaran dia Ustaz? Kan? Ulama sebut itulah gambaran Nabi SAW membawa ajaran Islam. Ajaran Islam ni adalah ajaran yang menyambung daripada ajaran Yahudi ataupun ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Seolah-olah nak bagi gambaran ajaran Yahudi yang asal, Nasrani yang asal dan Islam. Tiga-tiga ni adalah agama samawi, agama yang daripada langit. Sebab itu Allah Ta'ala gambarkan ataupun tunjukkan Nabi singgah dekat tempat Nabi Musa dengan tempat Nabi Isa tu. Pasal Nabi Musa gambar kepada agama Yahudi. Nabi Isa lambang kepada agama Nasrani. Nak bagi tahu ada hubungan antara ketiga-tiga agama ni. Yahudi, Nasrani, Islam. Boleh? Selesai. Lupa nak sebut. Nabi SAW singgah semua tempat ni, semua Nabi semayang 2 rakaat. Yang ni pengajaran yang kita boleh ambil. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau pergi berjalan mana-mana ni, lah Mekah orang buka dah. Lepas ni kalau ada rezeki pergi Mekah,
Ayah-ayah, ibu-ibu pergi ziarah mana-mana tempat yang ada apa? Ada tempat sejarah lah. Khususnya sejarah para Nabi. Sejarah Nabi kita Muhammad SAW dan sejarah para Nabi. Kalau boleh berhenti tempat tu, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Kalau ada rezeki, duk ragah naik gunung Gua Hira tu. Panjat Gua Hira duk sampai atas, duk masuk dalam lubang tu. Apa salahnya ada masuk dalam lubang tu? Sembahyanglah 2 rakaat. Pasal tempat tu Nabi pernah duduk. Sembahyang 2 rakaat. Nabi SAW sampai di Yasrib, Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi sampai di Gunung Tursina, Nabi sembahyang 2 rakaat. Sampai dekat kota Madian, sembahyang 2 rakaat. Hatta sampai Batul Laham, tempat Nabi Isa lahir pun sembahyang 2 rakaat. Rupanya nak beritahu kita tempat yang ada sejarah, khususnya sejarah Islam ni, berhenti sembahyang 2 rakaat. Nak sembahyang apa Ustaz? Nak niat macam mana? Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat dengan Allah Ta'ala. Sunat mutlak. Sembahyang 2 rakaat. Ni masuk dalam Gua Hira cantik dah. Duduk dalam Gua Hira buat betul ya. Ambil gambar. Allah, betul ya, tak apa kenangan. Tapi sebelum nak ambil gambar, sembahyanglah dulu. Ya, pasal kita diajak macam tu. Berhenti kat tempat-tempat ajar. Ayah-ayah pergi ziarah Masjid Siku. Kan ada pergi ziarah Masjid Siku lah apa dia tu. Kalau boleh berhenti, sembahyang 2 rakaat itu. Sebelum ni kita pergi Mekah, jarang kan kita dapat rezeki. Lepas ni try minta request lah tengok. Kebun kurma duk pergi selalu dah. Apa nama, duk pergi tengok unta pun selalu dah. Ayat kencing unta pun minum dah dulu kan. Kan? Apa salahnya lepas ni try minta dekat mutawif tu, kata apa? Kita jarang masuk kan Masjid Qiblatain kan. Kita lalu kat luar kan. Kalau pergi banyak apa mutawif ke apa, dia bagi lalu kat luar kan Masjid Qiblatain tu. Apa salahnya lepas ni minta masuk dalam Masjid Qiblatain tu? Banyak orang kan. Senyap lagi sekali. Dah betul kan? Tempat-tempat sejarah. Boleh kan? InsyaAllah noh. Baik, selesai. Ada soalan? Dekat ni ada soalan. Ni duduk berjalan dah ni. Kan? Cerita macam tu lah. Berjalan tu cerita macam tu. Jalan kan? Ada soalan? Tak ada. Baik. Cemur. Dalam perjalanan nak pergi ke sampai Masjidil Aqsa tu, Nabi SAW ditunjuk 13 peristiwa. Daripada 13 tu, 2 je bagus. Yang saya sebut di awal tadi. Hak pertama, hak benih tanam, tumbuh kerat. Tumbuh kerat. Tumbuh kerat. Siapa dia tu? Ada yang berpandangan orang yang rajin infak fi sabilillah. Ada yang berpandangan orang yang berjuang fi sabilillah. Tak apalah. Nak abang kata hak tu hak baik. Okey, selesai. Yang kedua, kubur Masyitah. Tukang sikat anak Fir'aun. Yang kuburnya wangi. 2 tu ya. Yang bahasa mudah gambaran yang baik yang Nabi SAW tengok. Dan Nabi SAW tanya Jibril tu. Jibril, ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Ni apa ni? Iaitu malaikat Jibril cerita satu-satu. Okey, tak apalah, selesai. 2 tu baik. Tapi bila mai hak ketiga terandah sampai habis, semua buruk. Start dengan apa? Orang yang antuk kepala ke batu. Bila tanya, ya Jibril, ni siapa ni? Orang tak sembahyang. Orang tak sembahyang. Jalan depan ni, tengok orang pakai cawat tutup depan belakang. Ni siapa ni Jibril? Ni orang ni tak bayar zakat ni. Jalan depan lagi, tengok ayak apa duk berenang layak darah. Ayak darah, bukan ayak laut ni, ayak darah. Dalam darah tu duk berenang. Siapa ni ya Jibril? Orang hak ambil riba. Hak duk tarik bibir ni, bibir tarik, lidah tarik kerat. Siapa dia ni? Mengumpat. Suka mengumpat. Tangan besi banyak duk cakap perak-perak. Siapa dia ni? Hak ni suka jadi batu api. Ada hak apa daging wangi, daging elok. Lepas tu daging hak ni satu busuk, dia duk rekah hak busuk tu. Sebab apa ni? Hak ni dia ada pasangan yang halal, isteri yang halal, tapi dia duk sapu yang haram. Ada yang bagi pandangan dia ada rezeki halal, tapi dia duk ambil rezeki haram. Kalau perasan, sebelah hak bawah tu semua buruk. Pasal apa? Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, rupanya 13 peristiwa ataupun hak buruk banyak ni di bawah ni, hak Nabi SAW nampak ni, rupanya ini gambaran. Allah Ta'ala nak bagi tahu pada Nabi SAW, wahai Muhammad,
inilah dia antara penyakit yang akan banyak menimpa umat kamu di akhir zaman. Inilah penyakit yang akan kena pada umat kamu di akhir zaman. Ni. Tak semayang, terriba. Padahal kalau dia perasan, Nabi SAW bukan dapat perintah semayang itu. Perintah semayang tak dapat lagi. Kita bukan naik atas lagi ni. Naik atas ni baru dapat perintah semayang. Tapi seksaan orang tinggal semayang tunjuk siap dah. Riba ni di Madinah. Ayat turun, wahallallahu al-bai' wa harrama riba tu turun di Madinah. Tapi balasan orang tinggal riba tu dapat dah. Tunjuk dah. Zakat tahun kedua hijrah baru turun ayat zakat tu. Waktu perang Badar. Nabi tak hijrah ibu ni. Waktu duduk di Madinah baru turun ayat cerita pasal zakat. Tapi seksaan orang tak bayar zakat tunjuk siap dah. Nak bagi tahu apa Ustaz? Rupanya inilah antara penyakit yang paling banyak akan dibuat oleh umat Nabi SAW. Dan saya rasa ayah ibu buah ni boleh tengok sendirilah. Penyakit-penyakit ni semua bakal buat belakang. Saya cadang sini lah. Balik lagi. Ayah buka Google. Syekh Google ni alim tu. Tak tahu. Syekh. Buka Google. Type tengok. Peristiwa yang Nabi SAW tengok dalam Isra' Mi'raj tu. Tengok. Ada lebih kurang 11, 12, 13 peristiwa tu. Cuba tengok senarai tu. Cuba cek. Kita ada tak perangai tu? Kalau ada, apa betul? Nah, kalau ada, apa betul? Yang tu ya? Dah Ustaz, saya ada saya riba-riba ni duk terlibat lagi lah saya. Beli motor, kok kedai apa macam tu terlibat lagi lah. Kalau boleh settle cepat-cepat. Dah Ustaz, saya zakat-zakat apa duk ada orang tak bayar Ustaz, pergi bayar cepat-cepat. Saya Ustaz mayang-mayang pun tak mai, Jumaat telah Ustaz kan? Saya tak cucuk vaksin. Oh. Cik, dia buat alasan tak cucuk vaksin. Kan? Mayang Kalau kata ada, ubah cepat. Sebelum apa Ustaz? Sebelum kita mati. Hak mana duk ambil yang haram, berhenti cepat-cepat. Bagi selesai cepat-cepat. Ajak kongsi. Boleh kan ajak sikit tak apa? Boleh kan? Saja kongsilah saja. Cerita ni cerita rakyat. Tapi baru ni kena. Pasal dia, isu dia tadilah. Ada daging halal, pergi ambil daging haram tu kan. Baru ni ada satu kok. Saya duk mengajak di Penang, dia mai. Dia kata, Ustaz, suami kok meninggal Ustaz. Okey, apa tu? Dia kata, Ustaz, kok nak cerita kat Ustaz ni, pasal apa? Geram. Okey, apa dia? Isu apa? Dia kata, waktu suami kok dah meninggal tu, depa orang ramai duk mai baca Yasin dekat suami kok tu. Okey, apa tu? Dia kata tiba-tiba kok tengok ada satu perempuan lain duduk baca Yasin tepi suami tu, lepas tu dia riau. Kok tanyalah dekat dia, ni puan duk riau teruk-teruk ni pasal apa? Ni lelaki saya ni. Lepas tu perempuan tu kata apa? Ni pun lelaki saya lah. Oh. Faham tak? Perempuan hak duk riau tu kata apa? Ni pun lelaki saya lah. Faham tak? Lambat tangkap nampak gaya. Kan? Maksud dia apa? Maksud dia lelaki dia tu kahwin dua lah. Senang abang. Okey, selesai. Saya bukan nak bicara abang kahwin dua tu. Yang saya tak setuju yang ni. Rupanya bila dia tahu kata lelaki dia kahwin dua, dia punya marah. Habis urusan jenazah suami apa semua siap. Kok ni tahu dia buat apa? Dia ambil semua reta lelaki dia. Dia bedak bagi kat anak-anak dia. Baki dia ambil kat dia. Sekupang dia tak bagi kat madu dia. Sekupang dia tak bagi kat anak-anak madu dia. Saya kata kat dia. Saya kata tak boleh kak macam tu. Tak boleh. Dia kata tak kira Ustaz. Geram. Dia duduk balas tu. Dia kata tak kira geram Ustaz. Saya kata tak boleh kak. Hak mereka kena bagilah kak kira dulu. Hak mana retas pencarian ke apa ke. Tak apalah kak kira tu. Tapi macam mana pun mereka ada hak. Tu anak-anak dia tu ada hak tu. Dia kata tak kira. Duduk 3 kali tak kira. Kita pula cucuk vaksin. Panas lah tu. Geram kita pun. Kata 2-3 kali duk keras. Tak mau. Last kali saya kata. Kuk suka kak lah. Kuk suka. Tapi kak jangan lupa. Kak buat perangai macam ni. Kak ambil reta orang cara salah. Kak mati nanti. Anak-anak kak akan waris reta tu. Anak-anak kak pun akan ambil reta orang cara salah.
Anak mati, turun ke cucu. Cucu pun akan ambil harta orang cara salah. Tahniah kak, keturunan kak insya-Allah sampai kiamat ambil harta orang. Kak punya. Tak tahu dia rek. Keturunan kak sampai kiamat insya-Allah ambil harta orang. Punca dia apa? Pasal kak punya pasal. Kak pun buat perangai macam ni, habis sampai anak cucu cicit akan makan harta orang lain. Tu ya. Tu ya, noh. Lepas tu ibu-ibu di belakang kan. Kalau lah tak tahulah kok tu pun lepas-lepas kata tu dia belah tu baik-baik kan. Yang penting kita dah sampaikan. Lepas tu ibu-ibu di belakang kalau ada masalah lebih kurang macam tu, kok lah ada problem lebih kurang macam kok tu. Kan? Kan? Jangan kawai aku tu tau. Nah, hak depa bagi. Kalau kata betul lah Allah Taala uji kita dengan musibah macam tu, hak depa bagi. Ayah-ayah yang main mengaji malam ni, kok lah Allah Ta'ala uji. Ayah kita kahwin dua. Kita pula kepala waris. Kita diuji dengan musibah macam tu. Kalau boleh, hak mak tiri tu, bagilah. Hak adik-beradik tiri kita tu, bagilah. Jangan kita duk kawai semua tu, duk bagi kat mereka. Jangan. 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 Kita mungkin ambil banyak. Kak tu, mungkin dia ambil banyak. Dia mati nanti, turun ke anak-anak. Anak dapat seorang punya anak. Seorang punya anak tu ya. Turun ke cucu, boleh seorang jemput ya. Dapat tak banyak dah pun. Tapi jangan lupa, makana kathiru haram faqalilu haram. Apa yang banyak haram, sikit pun haram. Minum arak 10 tong haram tak? Haram. Minum sedikit pun haram. Curi 100,000 haram tak? Haram. Curi RM1 pun haram. Curi tanah orang 10 hektar, kelentong situ, kelentong sini, cupu adik-beradik apa semua sikit-sikit Ustaz. Boleh 10 hektar. Haram tak? Haram. Curi sejengkai pun haram. Sama ya. Itu bagi settle lah. Benda-benda macam ni bagi settle lah. Any question? Bagi settle. Benda ni bagi settle. Sebelum kita mati bagi selesai. Nah. Ada soalan? Ustaz? Tak apalah, tak mau tanya, saya tanya. Lepas tu saya jawab. Tak apalah. Ustaz lah saya nak tanya lagi Ustaz. Kalau kata yang buat masalah tu lah, tak apalah dulu, mungkin orang dulu tak perasan Ustaz. Okey, yang buat masalah dulu mungkin ayah kami Ustaz, atau mak kami buat macam tu. Okey, mereka ambil rata orang yang mungkin tersilap lah Ustaz. Okey. Lah ni bila mereka tak ada, lah ni rata tu dapat kat kami Ustaz. Bila dapat kat kami lah ni Ustaz, kami nak buat apa? Jawapan dia, kita pulangkan balik pada yang berhak. Bagi balik. Macam mana cara nak bagi balik? Nombor satu, pergi jumpa hak waris-waris, hak berhak dapat tu. Hak jadi mangsa dulu tu. Pergi jumpa, nombor satu minta halal tu. Pergi minta halal. Kalau mereka kata halal, selesai. Kan? Kita pergi minta ni, nak minta halal tu. Ayah saya dulu ambil tanah adik-beradik 10 hektar. Jadi saya main ni nak minta halal lah 10 hektar tu. Kalau bagi tu betul tak oi. Mana ada tahu kan? Dia minta, dia kata tak apalah, dah ayah kamu ambil dulu, tak apalah. Halal lah, kami halal lah, kami anak-anak mu dah redha dah. Halal lah, tak apalah. Duduklah elok tanah tu. Kalau depa halal selesai. Kalau depa kata tak halal je dah Ustaz, kena bagi balik. Kalau tak boleh nak bagi dah Ustaz, tanah tu dah buat tu, rumah semua siap, anak saya pun buat rumah atas tu, banglo pula tu Ustaz. Nak serah tanah tak boleh dah. Kalau macam tu kena bayar dengan nilai duit lah. Nak bayar dengan nilai duit tu lah. Banyak mana Ustaz? Tengok harga tanah tu 2022 berapa. Kan? Jangan bayar harga tanah tu 1990 lah. Dah Ustaz, tanah tu 1990 30,000 ya Ustaz. Okey. Lah, kalau lah tanya 2 juta Ustaz. Nak bayar harga lah 2 juta. Baru orang yang dapat duit tu, dia boleh terima duit 2 juta tu, dia boleh beli tanah baru. Kalau bagi 30,000 nak cari tanah kat mana kalau start ni? Oh jangan masalah tu. Saja kongsi sikit boleh ni. Tak apalah, tak pakai mic tak apa. Hadis ni ada dalam Adabul Mufrad tu. Saja kongsilah. Nabi SAW ada satu sahabat meninggal. Nabi pergi rumah sahabat tu.
Nabi tanya sahabat yang keluarga dia yang masih hidup. Nabi tanya, aladaihi dainun, dia ni ada hutang tak? Dia ni ada tak sangkut reta dengan orang? Adik-beradik orang mati tu kata apa? Ada. Dia ada hutang dengan orang. Tak banyak pun. 4 dirham ya. Tak banyak mana pun. Nabi SAW tak mau semayang mayat dah. Pasal sangkut. Ada hutang. Ni hutang ni kita ambil hak orang. Tak bagi balik jadi hutang lah. Nabi tak mau semayang. Akhirnya adik-beradik dia tengok tak syok. Nabi tak mau semayang. Lah kali dia sebut apa? Ya Rasulullah, dainuhu alayya. Lah ni macam ni lah. Hutang dia, saya tanggung. Tu yang selalu kita duk buat bila ada mayat turun daripada rumah. Selalu waris akan kata apa? Siapa-siapa yang ada hutang dengan Allah yarham, boleh bertemu dengan saya sebagai waris. Ataupun mana-mana anak Allah yarham. Kita ambil tanggungjawab bayar hutang tu daripada orang mati. Bagus tu. Memang kena ada tu. Kita duk kata siapa orang mati duk sebut. Memang hak tu kena ada tu. Kita ambil tanggungjawab bayar hutang. Bila laki-laki tu terima tanggungjawab bayar hutang, Nabi SAW semayang jenazah dia. Okey, selesailah. Hari ni semayang. Esok Nabi jumpa saudara dia hak mengaku nak ambil tanggungjawab tu. Nabi tanya dia, at-taqdi dainahu, hutang dia settle ke? Hutang dia settle ke? Laki-laki tu kata baru settle. Maksud dia baru selesai, baru bayar tak sah ya. Kemarin meninggal, hari ni baru bayar. Nabi SAW bersabda, Nabi menyatakan al-an baradat jilduhu. Nabi kata lah ni sekarang ni baru sejuk kulit orang mati. Al-an baradat jilduhu. Kulit dia baru sejuk. Kulit siapa Ustaz? Kulit orang mati. Lepas tu kalau boleh minta tolonglah bab-bab reta bab-bab macam ni bagi settle sebelum kita mati biar tidur berjam mata rapat. Nah. Biar tidur pula biar mati berjam mata rapat. Kalau ada bagi settle-settle, bagi selesai-selesai. Biar kita jadi mangsa tak apa. Kita yang mengaji ni jadi mangsa tak apa. Orang tipu kita, orang kena kita apa tak apa. Jangan kita jadi pemangsa. Itu yang kita minta. Kalau dah ada Ustaz tersilap, apa betul? Apa betul? Tak apa. Ada masa lagi. Apa betul? Understand? Alright. Semua. Pukul dah. Pukul 9 dah. Patut tak pukul ceria dah. Boleh no? InsyaAllah. Baik, sembuh. Jangan takut. Perjalanan ni ringkas ya. Okey, selesai. Nabi SAW ditunjukkan 13 peristiwa. Saya sebut dah tadi. Nak bagi tahu inilah penyakit umat akhir zaman. Okey, selesai. Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Nabi SAW jadi imam, Nabi-Nabi lain jadi makmum. Nak menggambarkan apa Ustaz? Nak menggambarkan semua para Nabi membawa ajaran agama yang sama. Iaitu Islam. Cuma nama kok mungkin beza, tapi ajaran dia sama. Mentauhidkan Allah. Sebab itu baginda jadi imam, Nabi-Nabi lain jadi makmum. Selesai. Nabi SAW naik ke atas, ringkas. Naik. Langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh itulah. Daripada langit pertama Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Saya sebut dah tadi 5 daripada 8 semua Nabi daripada bangsa Yahudi, Bani Israel. Yahudi lah senang. Pasal pun Nabi-Nabi daripada Yahudi ni banyak, daripada Bani Israel ni banyak Ustaz di langit. Syekh Mutawalli Sya'rawi jawab dengan jawapan yang simple sahaja. Dia sebut macam ni. Dia kata Nabi-Nabi ni ibarat doktor. Nabi-Nabi ni ibarat doktor. Selalunya doktor ni akan diutus, akan dihantar kepada satu kumpulan manusia ke negeri, ke tempat, ke daerah ke yang banyak penyakit. Selalunya doktor ni orang akan hantar tempat banyak penyakit lah. Lagi banyak penyakit ke tempat tu, lagi banyak doktor dihantar. Betul? Biasalah benda tu kan. Habis itu Ustaz, para Nabi Bani Israel ni banyak sebab apa? Nak bagi tahu pada kita, bangsa paling banyak penyakit adalah Bani Israel. Sebab itu banyak Nabi dihantar pada mereka. Rupanya Bani Israel pun siapa? Nabi Bani Israel ni banyak. Rupanya Nabi Bani Israel banyak sebab apa? Bani Israel tu sendiri bangsa paling banyak penyakit. Sebab mereka banyak penyakit. Sebab tu Nabi-Nabi diutus kepada mereka tu banyak. Sebab tu hari ni kita manusia, kalau kita ikut Bani Israel lah, Yahudi lah senang. Kita hari ni kalau ikut cara hidup Yahudi, kita sedang ikut cara hidup bangsa paling banyak penyakit. Kita ikut ekonomi Yahudi, kita ikut ekonomi bangsa paling banyak penyakit. Kita tiru kehidupan Yahudi,
kehidupan bangsa paling banyak penyakit lah yang kita ada ikut. Tu ya. Boleh dapat zakat tu? Selesai. Naik sampai ke atas, Nabi SAW dapat perintah semayang. Turun, jumpa Nabi Musa, suruh minta diskaun, minta kurang. Ayah-ayah ibu tahu, kata Nabi SAW turun tu 9 kali. Naik turun, naik turun, naik turun tu 9 kali. Daripada 50, naik turun. Rupanya setiap kali turun, kurang 5. Turun, naik balik minta, kurang 5. Naik turun, naik, kurang 5. Kurang, tinggal sampai 5. Soalan, kenapa Nabi SAW diminta untuk, kenapa, bahasa mudahlah, kenapa diberikan pengurangan 5? Kenapa tak bagi terus 50, perak terus 5? Rupanya Syekh Mutawalli Sya'rawi jawab, Allah Ta'ala nak tunjuk kepada manusia, walaupun peristiwa tu berlaku pada baginda, tapi nak ajak kita manusia, Allah Ta'ala sebenarnya sangat suka hambanya meminta kepadanya. Tuhan nak abang kita tu. Pengajarannya, Allah Ta'ala nak ajak kita. Dia suka kalau hamba ni meminta kepada dia. Ulang minta dia bagi. You know? Tu yang ada satu pakcik tu kata, Ustaz, saya mengajak Surah Mi'raj ni. Dia kata, Ustaz, Nabi silap. Ustaz. Nabi silap. Saya tanya, silap kat mana Haji? Dia kata, kalau Nabi naik sekali lagi, Ustaz. Kata, oh, pakcik. Dia kata, kalau Nabi naik sekali lagi, Ustaz, tinggal 3. Rupanya kawan tak pernah rajin. Dia kata, kalau naik sekali lagi, tinggal 3. Dia kata, tak lah, cik. Ya, tak lah. Tak lah. Sebab apa tak? Sebab asal semayang 50. Bila dapat pengurangan sampai 5, ayah-ayah jangan lupa dah. Kan kita diajar dalam Islam, setiap satu kebaikan diganda 10 pahala. Jadi semayang fardu 5 waktu, seumpama semayang 50 waktu. Tu ya. Oi, senyap tu. Boleh kan? Sebab tu kalau boleh semayang, yang main mengaji ni semayang tak ada masalah pun. Tak apa. Saya nak bagi je tapi masa tu lah. Allah. Boleh lah sikit. You know. Siapa ada pen dengan kertas, catik sikit boleh. Simpan lah hak ni, buat simpan. Hak ni tak ada kaitan dengan Surah Mi'raj, saja bagi je. Tulis sikit, simpan lah. Tak payah buat TikTok pun tak apa. Nah, simpan ya. Apa dia Ustaz? Tulis kat buku tu, 3 masalah diselesaikan dengan 3 amalan. 3 masalah diselesaikan dengan 3 amalan. Bulan ni pergi mengajar tempat-tempat lain duk kongsi pesanan para ulama yang ni lah. Saya kongsi lah, kita pakai ambil. 3 masalah diselesaikan dengan 3 amalan. Nombor 1, tulis itu kekalutan masa. Siapa-siapa yang mengaji malam ni Allah Ta'ala uji, dia tak dan. Khususnya perkara akhirat, tak dan. Pencen dah. Buat kebun pun dah. Lagi apa, tak buat apa Ustaz, duduk saja. Kita tanya Haji duduk saja, no? Quran dah baca. Tak dan. Dia sibuk tapi tak tahu buat apa. Dia sibuk tapi dia sendiri tak tahu sibuk tu kat mana. Tapi hak akhirat tak dan. Rupanya siapa yang ada masalah macam tu, kok lah. Siapa diuji masalah macam tu, satu ya. Tulis kat buku tu, periksa hubungan dengan solat. Tu ya. Cek semayang kita. Semayang kita ada masalah tu. Tak dan Ustaz, tak tahu apa Ustaz. Hak urusan akhirat ni tak dan. Ada hak lagi teruk, akhirat pun tak dan, dunia pun tak dan. Sibuk manjang tapi tak tahu buat apa. Hak ni lagi teruk lah. Ibu-ibu di belakang ada. Laki jenis bil api, bil layak, lambat bayar. Kalau kata ada saya geram saya sampai main bil merah selalu. Abang ada betul semayang ya. Pokoknya kena betul kat semayang tu. Satu. Yang kedua, hidup serba tidak menjadi. Jangan takut no, cerita Surah Mi'raj habis dah. Dah dapat semayang tu habis. Saya kita turun. Ambil ni loh. Hidup serba tak menjadi. Kalau lorat bahasa Cina dia dipanggil sui. Rupanya siapa-siapa diuji dengan hidup sui. Hidup dia tak jadi. Nega tak jadi. Rumah tangga tak jadi. Anak-anak tak jadi. Nega tak jadi. Kalau kerja apa ada masalah. Hidup dia macam tak ada tuh. Siapa-siapa ada masalah macam tu lah hidup. Awak aku teruk kan. Tak ada tuh lah hidup ni. Satu ya. Tulis kat buku tu. Periksa hubungan dengan ibu bapa. Tu ya.
Cek hubungan dengan mak pak. Maknanya ada masalah dengan mak pak tu. Boleh jadi mak pak berasa hati, tersinggung, berasa, marah. Ada tu. Satu ya. Tak payah susah. Ada orang Kedah tu orang. Duk cerita tak habis. Ada orang Kedah tu orang. Orang Kedah kan? Kisah benar. Orang Kedah. 13 tahun hidup sui. 13 tahun. Last kali dia telefon satu orang ustaz, tanya apa siapa hidup sui. Ustaz tu kata balik minta maaf kat mak. Saya ringkas ni. Balik minta maaf kat mak. Dia telefon mak. Mak dia kata tak apa-apa. Dia tak puas hati. Dia pederah balik. Balik main Kedah ni. Jumpa mak dia kata, mak minta maaf mak no. Kalau saya pernah buat apa kat mak minta maaf no. Kalau saya silap apa minta maaf mak no. Mak macam tu lah. Mak. Tak ada apa. Anak-anak mak ni semua mak maaf. Tak ada apa. Mak macam tu lah. Tapi budak ni pandai. Dia tekan tak? Tekan. Last kali mak dia baru habang. Mak dia kata apa? Aku naknya tak berasa apa dengan apa ni. Tak ada marah apa kat hang ni. Melainkan satu ya. Tadi dia kata tak ada. Lepas tu lah dia kata ada satu ya. Bila anak dia tanya apa dia satu tu. Mak dia kata hang ingat tak 13 tahun lepas. Padahal dia 13 tahun tadi sui. Mak dia kata hang ingat tak 13 tahun lepas. Hang ada seluar baru. Hang balik rumah, hang londeh seluar, tak atas kaki, mak kutip seluar tu, mak pergi buh dalam mesin, petak. Rupanya dalam mesin ada baju yang color dia luntur. Rupanya bila duk pusing sekali dalam tu, seluar tu lekat color. Mak dia pergi sidai, habis color penuh kat seluar. Budak tu ambil seluar tu, pergi kat mak dia kata, mak lain kali kalau tak reti, mak tu susah duduk, sentuh barang orang. Mak tu orang kampung, tak reti. Kan? Ni barang seluar ni mahal mak. Mak tu lah kita buat apa tak mau tanya orang dulu. Mak dia kata apa? Hang duk kata mak tak reti, hang duk kata mak ni apa tak pandai lah apa. Padahal mak belah hang pada kecil tu. Hang duk kata mak tak reti. Mak dia kata ujung tu, sampai hari ni mak berasa hari hang kata mak tak reti. Lepas tu yang mengaji hari ni kalau cadang macam ni lah. Siapa ada mak ayah, kalau rasa hidup kita sui, nampak gaya macam ada sui Ustaz, balik minta maaf pada mak ayah. Satu. Boleh no? Hak mana yang mak ayah dah tak ada, ambil nombor 2. Buat kebajikan banyak-banyak untuk mak ayah. 2. Hak nombor 3, hak ni yang paling banyak saya rasa di Masjid Rafi'ah ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, saya yakin majoriti semua mak dan ayah. Nak minta tolong satu ya. Kalau berasa hati dengan anak, jangan simpan lama-lama. Saat-saat sudah. Jangan merengkam lama kan. Duk merengkam lama, hidup dia sui. Kalau kita berasa hati lama, duk merengkam lama, duk marah lama, apa semua tak maafkan cepat-cepat, hidup dia sui. Hidup dia akan masalah. Tu senyap lagi sekali. Boleh dah, insya-Allah. Yang ketiga, last, tulis itu kesempitan dalam hidup. Kesempitan dalam hidup. Periksa hubungan dengan Al-Quran. Tu ya. Siapa-siapa rasa sempit duit, sempit masa, sempit apa, sempit belakang, cek kita dengan Quran macam mana. Tu ya. 3. Boleh no? Selesai. Baik. Balik pada Isra' Mi'raj. Kita nak landing lah. Nak balik lah. Sampailah dapat perintah semayang tadi selesai. Saya tak payah ulas kot no. Persipah semayang dijemput ke atas apa semua tak payah kot. Ringkas. Pasal masa dah 9 suku. Poin saya nak sebut, kata semayang ni lah amalan yang paling utama dalam Islam. Boleh no? Amalan lain semua dapat dalam Quran. Tapi semayang Allah Ta'ala jemput Nabi SAW melalui satu perjalanan. Nak bagi tahu apa Ustaz? Semayang ni paling utama. Sebab tu apapun semayang jangan tinggal. Ayah nak faham kaedah. Nabi dapat semayang dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni senang. Ayah yang mana jadi cikgu, yang mana jadi pengetua lagi senang faham. Kita jadi pengetua, kalau ada arahan biasa, kita akan sebut kepada ketua pengawal, macam ni. Kita akan pesan macam tu ya kat ketua pengawal. Pesan macam tu kat cikgu, suruh cikgu maklum kat ketua pengawal. Sebab pesanan tu biasa. Tapi kalau kita jadi pengetua, ada benda besar yang berlaku dalam sekolah, kita perlukan ketua pengawal lah. Ketua pengawal tu kena tahu. Selalunya kita akan panggil ketua pengawal, ngadap kita, jumpa dalam bilik. Macam tu lah. Nak abang kata besar tak besarnya semayang tu. Okey, selesai. Satu benda saya lupa sebut. Ayah kalau perasan 13 peristiwa besar ni hak bawah tadi kita duk tengok ni. Rupanya
Masalah yang berlaku ni boleh selesai dengan apa Ustaz? Apa ubat kepada penyakit-penyakit yang kita duk baca tadi tu? Rupanya ubat pada penyakit ni adalah sembahyang. Sembahyang tu ubat pada penyakit tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Lepas tu sembahyang anda jaga. Sini okey kono, sembahyang Jumaat okey kono. Clear. Selesai. Cuma hak mana tengok tak sembahyang, suruh sembahyang. Itulah. Hak mana sembahyang khalid, sembahyang waktu. Itulah. Boleh no? InsyaAllah. Baik. Balik daripada Al-Isra' wal Mi'raj. Selesai. Nabi SAW cerita ke orang Quraisy. Kata semalam, Nabi pergi Baitul Maqdis. Ni yang sebagai penutup. Hak kita bercara tentang 3 pihak tadi tu. Hak awal tadi saya sebut tu. Nabi balik sampai di Baitul Mekah. Nabi cerita. Kata semalam, aku pergi ke Baitul Maqdis. Puak-puak Quraisy kata apa? Cerita Ustaz, Baitul Maqdis macam mana? Nabi cerita satu macam ni. Dan ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, hasil daripada cerita Nabi SAW tentang Isra' Mi'raj ni, peristiwa ni menyebabkan orang Quraisy masa tu pecah 3. Ringkas sebagai penutup. Nombor 1, ada orang Quraisy yang beriman dengan Nabi SAW. Makin kuat iman dia. Siapa dia Ustaz? Contoh paling simple, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq lepas peristiwa Isra' Mi'raj tu lah. 1. Kumpulan Quraisy yang kedua, hak ni bangkang terus. Kepala dia Abu Jahal lah. Tak percaya terus. Bangkang lagi dahsyat. 2. Selesai. Hak ni tak payah bincang. Saya duk takut hak nombor 3 ni. Hak nombor 3 ni, hak ni minta maaf saya tak ingat nama. Minta maaf banyak-banyak. Ada sahabat Nabi SAW, dia masuk Islam awal dengan Nabi SAW. Tapi dengan sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia terus menjadi kafir. Islam dah. Tapi sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni, dia tak percaya. Menyebabkan dia kafir. Tu yang saya sebut di awal kuliah tadi. Al-Isra' wal Mi'raj ni, sebenarnya satu ujian keimanan, menyebabkan manusia pada zaman Quraisy dulu pecah 3. Dan sampai hari ni, orang Islam kita pecah 3 macam ni. Ataupun manusia lah pecah 3. Yang percaya ada, yang tak percaya ada. Hak Islam daripada beranak dah. Hak lain buat, sembahyang puasa apa buat, tapi main Isra' Mi'raj dia bertikai. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ni akan tetap menjadi ujian keimanan sampai hari kiamat. Lepas tu kalau boleh Isra' wal Mi'raj ni biar dengar setiap tahun apa? Dengar setiap tahun. Setiap tahun dengar. Idza takarrara tahaqqaqa. Benda ulang banyak kali ni dia lekat. Dia ulang. Boleh ke noh? InsyaAllah noh. Mudah-mudahan peristiwa tersebut menjadikan satu titik tolak kepada kita untuk lebih mengkaji, lebih mengetahui, bahkan lebih meyakini tentang Al-Isra' wal Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW. InsyaAllah. Boleh ke noh? Habis lah. 9.20 lah. Baru sampai bawah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, habis selesai. Sebagai penutup ni iklan. Koklah ada siapa yang ni. Habis lah, Isra' Mi'raj selesai dah. Ada makan ni? Ada jamu? Oh, ada jamuan mungkuih. Jadi jangan susah hati lah. Tak payah pergi kedai tom yam lah. Baik. Habis lah, selesai Isra' wal Mi'raj. Yang ni ada satu iklan yang terakhir. Koklah ada siapa-siapa di sini yang berhajat. Saya mai daripada Pulau Pinang. Saya dah bawa dalam kereta saya tu satu buku daripada Pulau Pinang. Buku berkaitan dengan kisah hidup 60 orang sahabat Nabi SAW. Yang mana buku tu saya susun daripada, kita terjemah daripada kitab Arab. Cerita tentang kisah hidup 60 orang sahabat. Start daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali macam tu lah. Tapi saya tak buat dalam bentuk karangan. Macam karangan orang malas baca. Saya pun malas agak. Saya cuma buat dalam bentuk point ni. Contoh macam ni lah. Satu kita ambil. Abu Hurairah. Dulu dengar nama selalu Abu Hurairah. Abu Hurairah, poin nombor 1. Nama beliau adalah Abdul Rahman bin Sakhra. Poin nombor 2. Nama sebelum Islam Abdul Syamsi. Abu Hurairah nama asal dia Abdul Syamsi. Hamba matahari. Sebelum dia Islam. Masuklah Islam, Nabi tukar pada Abdul Rahman. Poin nombor 3. Lahir sewaktu usia Nabi SAW 32 tahun. Maknanya Abu Hurairah ni, Nabi umur 32, dia baru beranak. Di Yaman. Nabi SAW umur 40, dia baru 8 tahun. Nabi SAW hijrah umur 53 hijrah, dia baru 21 di Yaman. Sebab itu ayah-ayah tak pernah dengar cerita Abu Hurairah kena seksa dengan Abu Jahal, Abu Hurairah kena seksa dengan Abu Lahab, tak pernah dengar.
Kalau ada siapa cerita tu, confirm bohong. Dia tipu kita. Abu Hurairah seterusnya masuk Islam umur 20. Rupanya Abu Hurairah ni masuk Islam umur 27 lepas perang Khandaq. Perang Badar tak ada cerita, perang Uhud tak ada cerita, perang Khandaq tak ada cerita belaka. Rupanya dia masuk Islam umur 27 bersama dengan Nabi SAW 4 tahun ya. Seterusnya menghafal 5,307 walaupun duduk 4 tahun dengan Nabi, tapi paling banyak sekali hafal hadis Nabi SAW 5,374. Lepas tu adalah cerita sikit amalan dia apa semua. Lepas tu meninggal dunia umur 80, dikebumikan di Madinatul Munawwarah. Buatlah bentuk poin-poin macam tu lah. Nak bagi mudah. Koklah ada siapa yang mengaji hadis dan sebagainya, mungkin boleh jadikan sebagai panduan. Nak cek tengok. Saya pun duk mengajak, duk pakai buah-buah tu lah. Kan? Jadi kitab tu ada sikit dengan saya bawa tak banyak. Ada 30 buah, 32 lebih adalah kita tu. Kalau siapa berhajat lagi, boleh pergi dekat kita. Saya tak minat masuk masjid lah. Saya siapa nak pergi kat kita. Lepas habis kuliah mayang apa semua pergi kat kita. Buku dia dekat 200 muka surat. Harga dia sebuah RM27 sebuah. Tapi kalau siapa nak ambil tak payah bayar online ni pun tak apa. Ambil je lah. Nanti bank in duit pun tak apa. Kan? Bank in pula jangan takut. Kalau tak dan hari ni, esok, lusa, minggu depan pun tak apa. Tak ada masalah. Abang saya siap ni. Kalau nak ambil duit tak bawa tak apa. Ambil je lah. Nanti bayar pun tak apa. Kalau lupa macam mana Ustaz? Kalau lupa, ambil lupa. Kalau lupa kira halal. Boleh tu? Kalau lupa kira halal. Kalau buat lupa je nak. Kalau buat lupa, saya cari kat Padang Masyar. Boleh no? Kalau siapa berhajat lagi boleh pergi kat kita insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar itu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk kalau majlis sendiri. Makasihlah sudi jemput ke Masjid Rafi'ah. First time masuk ke kawasan belah ni. Selalu duk mengikut ke Pun Negara tu ya. No, makasihlah atas jemputan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.